Soalan pertama, apakah maksud kalimah ini? Dari mana tempat yang sesuai? Yang pertama, Alhamdulillah. Kedua, Subhanallah. Ketiga, Na'udzubillah. Yang keempat, perkataan Ta'ala bagi Allah Ta'ala. Dia kata masa mana kita nak guna dan benda maksud. Alhamdulillah, mana segala puji bagi Allah. Iaitu kita kata pada permulaan majlis. Bismillah, Alhamdulillah, nak mula majlis, nak mula doa. Dan kita kata juga apabila kita mendapat rezeki atau nikmat. Terbalik di rumah, siapa molek nak tak rebah tak apa naik motor, parking, Alhamdulillah. Naik atas rumah pula tengok buka tudung saji, adalah lauk ikan singgang dengan sambal belacang, Alhamdulillah. Nak lepas makan molek-molek ada dak mutah dak apa, Alhamdulillah. Alhamdulillah fi kulli halin, kata Rasulullah, pada setiap perkara. Alhamdulillah semua. Subhanallah, maha suci Allah. Tengok benda hak pelik-pelik. Nampak? Subhanallah, budak ni apa buat gini. Nah, pelik-pelik. Ni budak-budak pelik-pelik ni. Nak kelawar tapi jadi uduh. Lawa ni tuntutan Islam. Maknanya kita umat ni biar jangok. Allah suka tengok. Nabi pun kasih kalau orang tu jangok. Jangok ni gimana? Jangok ni maknanya dia comel. Pakai baju nak pakai hak comel. Nah, kalau sikat rambut, sikat molek. Kalau kilas kepang, kilas molek. Kalau piyah, putih selepuh. Nah, dak pula cawah kali sekepang macam tos sapoh. Nah, kalau piyah kau pakai patik sawa. Nah, Nabi suka comel, beradong. Nampak? Kalau baju pula semayang, jubah nak pergi jemaah, papsai. Tu Islam, tuntutan Islam. Ni jangok, tak apa. Tapi dak kena cara budak-budak ni. Nak lawa jadi uduh. Ni ubur besi kat atas kening. Macam beruk gila. Dah comel. Orang nak jangok tapi jadi uduh. Faham? Nak hias. Nak hias perhiasan kan gitu. Nak tu natang mak gitu. Nak tengok tersebah hari Sabtu. Maring. Lagi tengok kau kali buat omongan surah ikhwan. Nak. Besi jujuk ni turunkan darat ni. Ni besi jujuk ni, besi bulat. Orang ada tarik lasi tu kan. Boleh hati besi tadi. Macam setan muka. Nak. Bukan nak hina tapi terhina dengan sendirinya. Jadi nak lawa, nak suruh tengok kelas, dah kelas gitu. Kelas pun macam orang-orang beruk gila gitu. Nak. Allahu Rabbi. Nak lawa jadi huduh. Nak. Jadi tengok pelik-pelik apa-apa. Lidah ni letak subang pula. Lidah tu jelek masuk paku. Dulu mak payah ada Singapura kau buat. Learning Terengganu ada dah. Nampak? Plaza. Kau lupa jujuk dia siap bubur depan. Nampak? Satu pin RM9. Satu pin RM9. Hak tebuk pusat RM18. Hak tebuk lidah RM35. Tak, siap ngobat apa semua. Nak, jadi alien. Predator tu muka. Nak, jadi Tuhan buat comel jadi binatang. Jadi tengok pelik-pelik itu, subhanallah, contohlah. Warna jadi gini. Tapi orang tak kata tak, patut kata. Tu benda gini tertanya gitu. Nampak baru dia bengong. Na'udzubillah bila kita dengar benda-benda yang jahat seperti azab atau murtad atau maknanya maksiat besar. Dengar cerita tentang api neraka, na'udzubillah. Dengar cerita azab kubur, na'udzubillah. Dengar orang masuk Kristian, na'udzubillah. Mana na'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah. Gula naik. Dah. Gula naik tak kata gitu. Gula naik, alhamdulillah. Kawan saya ajak pergi sejik. Dia kata makanan banyak, orang sikit. Jadi saya pun makan banyak. Tiba-tiba makanan tak cukup. Apa hukum saya ambil makanan banyak? Menyebabkan makanan orang lain tak cukup. Jawabnya haram perbuatan. Ingat, bila kita pergi makan jamuan di masjid di rumah orang, selagi mana tuang punya makanan tak suruh makan banyak, maka makan ikut adat. Faham? Jangan buat lebih banyak gitu. Doa lalu. Ikut adat. Nampak? Mana kata pergi makan kenduri jamuan kau nasi minyak, makan sepinggang kenyang, tambah sepinggang lagi lah. Boleh.
Makan sepinggang sedap, tambah sepinggang lagi. Tu adat sekurang-kurang orang awam. Wadah dah tu. Patut sepinggang je. Tapi tak apa, lebih boleh nambah. Kerana nambah ni pada adat lumrah dah masyarakat dak marah. Nambah. Ni atur lauk keliling. Nasi cotek tengah. Ikan kering hak keping-keping jujuk ni 9 keping jujuk. Nak timur Cina ni gubah kut pirai. Jadi orang tengok pelik mari di mana natang ni. Boleh natang suti. Dah reti bahasa tu. Jadi tak cukup lauk orang. Jangan buat gitu. Dia pun pergi surah, dia pun makan-makan banyak. Pasal kawan dia kata boleh ambil banyak. Kawanmu tu tuang makanan. Dah kawan aku macam aku juga. Tak boleh. Dia kena tuang makanan. Kita pergi makan kenduri. Nampak? Nak kabar ni. Saya makan banyak. Nak makan banyak boleh tak? Mana tuan rumah? Kata tuan rumah tu. Orang pun tunjuk. Ni apa? Ni orang ni dia nak jenis makan banyak. Mong nak apa dia? Mu makan dapur. Abu bodoh lah kawah tu. Faham tak? Tak apa gitu. Pasal tuan rumah benar. Ada kawan dia kata kalau semayang jemaah makmum boleh baca perlahan sehingga ada sebahagiannya tak didengar. Dengan syarat kita yakin kita baca. Benar tak? Tak benar. Sebab bila kita baca dia mesti berbunyi. Yang dimaafkan tak dengar apabila kita baca tu di tempat yang bising. Tapi kalau tutup benda bising jadi dengar. Bising tak dengar. Tu baru panggil berbunyi. Kalau baca ni mesti dia berlapah. Tiap-tiap lapah dia mesti perkataan. Perkataan dia bersuara. Nampak? Jadi sebab tu ulama buat syarat sekurang-kurangnya dengar perlahan di telinga kita sendiri. Kalau buat gerak mulut hanya wajib untuk orang bisu pada ketika baca rukun qauli. Kita bukan bisu. Adakah cara duduk mengikut sunnah? Duduk sila ke, bersipur ke atau duduk macam tahiyat? Jawabnya duduklah guana-guana pun. Nampak? Yang adanya duduk yang ditetapkan atau diafdalkan ketika semayang. Lepas semayang tu kita duduk guana-guana pun boleh berlaku. Cuma setengah ulama kata elok duduk seperti duduk tahiyat. Tak mau duduk tahiyat nak duduk sila. Boleh ke? Apa hukum bismillah tengah surah? Kerana mula satu bacaan. Tidak sunat baca bismillah tengah surah. Bismillah pada depan surah. Tengah a'udzubillah. Melihat najis sendiri makruh. Betul tak? Betul lah. Jadi bergerak tengok tahi. Bodoh, tak ada kerja. Orang tengok kitab. Tengok tahi. Tu yang bergerak lama, duk kaji tahi. Orang jangan, ulama sebut jangan tengok. Ada orang yang bagi tengok bergerak. Bergerak. Bodoh ke cerdik. Tengok buat apa. Tapi untuk kepastian. Untuk pastian dia. Dia boleh untuk kesihatan. Nak tengok, nampak masalah darah ke apa boleh lah. Tu hajat, tak ada hajat awak benda tengok. Nak pastikan warna benda tak payah tengok. Apakah maksud rasuah di sisi syarak? Seorang meniaga dapat tender di sebuah badan kerajaan. Masalahnya orang yang menguruskan tender tersebut minta komisen daripadanya. Kalau tak beri, projek itu tak dapat. Tak ada lah projek itu. Jawabnya kalau kita dapat dah tender kepada kita, kemudian orang-orang yang nak menguruskan tu minta hak buang, hak tu bukan rasuah. Hak tu makan haram dia panggil. Faham? Kerana kerajaan gaji dah dia. Madang projek tu hak kita dah. Yang rasuah ni projek itu boleh orang lain pun ada peluang sama seperti kita. Tetapi oleh kerana kita kenal, kita rasuah, maka dapat ke kita. Situ rasuah. Faham? Beri juga. Tapi kalau dapat dah projek tu ke kita, cuma nak jalan lacoy. Nak bagian surat ni sikit lagi, faham pasal projek kita sign belaka dah. Jenis ni banyak gak jenis makan gaji kerajaan ni, dia minta barang. Nampak? Ni minta ansek, ni minta kayu goh. Jawabnya makan haram harta orang gitu. Ramai jenis makan gitu. Beli sendiri baru berkat. Kaki tangan awam mengalami kesulitan setelah semua elang dipotong. Sekarang dia tidak mampu untuk beri nafkah zahir kepada bini dan anak. Banyak keperluan rumah tangga ditanggung oleh bini dia. Sebagai laki-laki bertanggungjawab, apakah harus dilakukan? Perlukah dia bebaskan menceraikan isterinya? Jawabnya, kalau kita dulu cukup nafkah, sekarang tak cukup, pasal apa dia ni tak boleh elang dah, gaji saja je, maka kita berusaha lah, bukan suruh cerai.
supaya kita dapat memulihkan ekonomi kita. Nak menega, tambah pendapatan. Saya dah bertunang, sekarang tunang saya belajar di luar negara. Selama bertunang kami jarang berhubung sebab dia kata tak molek. Bila saya rindu ke dia, saya tengok gambar dia. Tapi dia kata tak molek juga tengok gambar. Gimana tu? Kata molek lah, tunang mungkin ni. Nak, maknanya bagus lah. Warok. Tak ada masalah nak tengok dia. Boleh kemung lagi. Kawan saya ada sebuah ladang ternak ayam dan ikan keli. Masalahnya ayam dia mampu makan ikan keli. Halal ada ikan keli yang dia bela itu. Halal ikan keli yang tak bolehnya orang makan-makan. Ikan keli dia binatang, tak ada hukum syarak. Cuma gini, binatang yang makan bakar. Ulama kata kalau berubah dah baunya, bau najis, dua kaum. Pertama kata makruh makan, kedua kata haram. Gitulah semua. Tapi kalau makan najis tak berubah baunya, tubuh tetap daging ikan keli. Makan najis hukumnya harus. Faham? Jangan berubah. Begitu juga dengan sayur. Kita jiruh pakai baju tahi sampai sayur iris bau tahi. Tengah ulama kata haram makan, tengah ulama kata makruh. Tapi baja tu kita ubah atas tanah diserat oleh daun, oleh akar menaik ke daun jadi segar daun. Daun tidak berubah apa-apa, tetap berasa kobeh. Hukumnya harus, tak ada masalah. Soalan seterusnya. Boleh tak bagi tahu kitab yang Ustaz baca untuk syarah nama Allah? Kau baca saat ni. Kitab ni. Mausu'atul Qasas Al-Quran. Asma'ullahul Husna. Dia syarah. Tiap-tiap satu nama Allah tu dia syarah dalam 5-6 muka. Kita baca 2-3 baris je. Kalau baca satu nama 6 muka, satu nama 2 minggu habis. Nampak tak? Beli Mesir ni. Karangan Dr. Abdul Hamid Mustafa. Molek kitab ni. Dia disyarah 99 nama Allah. Satu nama disyarah 5-6 muka. Nampak batu tebal ni, semua ni 100 nama je. Soalan seterusnya. Abang ipar saya duduk sebelah rumah mak mertua saya. Masalahnya abang ipar saya dan keluarganya makan dalam rumah mak mertua. Makan saja tak pernah bayar sesen. Malah letak anak-anaknya cek-cek. Dengan pamper tak mandi dari pagi sampai petang. Tanpa bagi duit. Terima kasih pun tak kata. Apa hukumnya? Jadi dia ni tak puas hatilah pasal mak ayah dia ni kena jaga anak abang ipar dia. Abang ipar ni kahwin dengan kakak dia. Jarang abang ipar kahwin dengan abang dia. Abang ipar kahwin dengan kakak lah. Jadi anak saudara dia. Jadi masalahnya bulu mata ni abang ipar ni kira pandai letak anak je. Jadi mak dia ni dari pagi petang pada main tahi dia, anak dia. Faham? Jadi makan minum ke darah pun situ juga, pitih tak beri, apa tak beri. Jadi kalau dia ni orang susah dan mak dia tu reda, tak ada masalah. Tapi banyak kawan berlakunya dia orang senang juga. Jenis orang jenis hak tak ada geti kira cara. Dia kira budak ni tok budak mak tu tok budak ni. Tinggal pagi ambil malam, tinggal pagi ambil malam. Patut tinggal pagi ambil malam, berilah sagu hati. Tok bagi yang jaga. Kalau mupah orang jaga atau dekat benda tadika apa benda gaji orang gaji berapa sebulan. Ada gak jenis cerdik gini. Cerdik perangai uduh. Pakai tinggal anak ke mak gitu kan. Meneta kalah mak duk kerja hak tu, kerja hak ni berak, hak ni tepi. Nampak hak ni lengang kaki masuk lokang, hak ni selipar nyuk macam-macam peseng. Jadi rebah gitu je orang tua tu. Jenis tak bertanggungjawab gini. Kedaku nak mampu pula. Gemak tua duk jagakan anak dia sekapang tak piti. Giap bagi ni. Ramai jenis gini, tak jenis gitu aja, jenis duduk rumah tua je kak. Pandai gaul nasi. Nampak balik makan nasi. Puak. Natu hangin gitu. Nampak? Bagi anak beli ikan tak ada.
Dah kita duduk rumah tua kita. Nak beli ikan 3 hari sekali tak apa dah. Nak 3 hari sekali alik ikan air besar putih 8 riyal. Nak 3 hari lagi pula cari ikan merah sekor. Beli ikan selayang 6 riyal. Beli beras pula sekapik. Seminggu beli sekapik. Tu reti bahasa tu. Dah makan-makan je. Wah, cakap. Wah, cakap. Dah. Bulu orang adik-adik pun bulu mata tengok. Pitih ada. Nak, yang jenis beruk kat gitu. Tak kira makan gaji pun. Tak, memang kita tak berahi pasal gini. Nak, beraluh. Duduk rumah orang, beraluh. Orang lain orang duduk rumah orang, jenis murah tangan habis ni baki belaka rumah. Ada orang, dia duduk nupang rumah tok tua dia. Habis ni baki belaka. Tok tua kata tak apalah, biar awak molek. Panggil orang pasal mozaik, panggil apa, pasal apa kan rumah dia. Dah kira nupang rumah tok tua dia, lagi pulak. Maknanya anak tu bini dia, anak dia cucu tu. Nak, ini tak nyayang. Soalan seterusnya. Takut tidur. JKK. Akik beruk-beruk aku. Tolong terangkan kepentingan wakaf. Biasa dengar wakaf tanah, tapi saya di Selangor, Maiz buat wakaf tunai. Saya buat melalui potongan bagi setiap bulan di atas, diniatkan atas nama arwah. Kerana Allah Ta'ala, adakah dengan amal jariah untuk arwah saya sampai padanya? Saya berdoa semoga arwah saya tenang di sana. Minta terangkan tentang benda wakaf tunai ini. Baik, dia tanya tentang wakaf tunai. Dia ada bayar buat wakaf tunai di Selangor. Kerana Selangor, Maiz, Majlis Agama Islam Negeri Selangor ada buat wakaf tunai. Untuk ayah dia, melalui potongan gaji. Katakan sebulan potong RM50. Siapa nak potong? Wakaf tunai dia panggil. Untuk ayah-ayah, niat untuk ayah, untuk mak tak. Benda wakaf tunai ni dia khilaf ulama. Nampak? Dia asal wakaf ni barang-barang hak, bukan barang pitih. Wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf rumah, wakaf selaga. Mana serah pada Allah sampai kiamat. Wakaf tunai ni, menurut setengah ulama', iaitu kita wakafkan duit. Atau mah. Macam kata duit kita RM10,000. Kita wakaf, serah pada jabat, jadikan sebagai wakaf tunai. Maka duit ini akan dikembangkan, diniagakan atau dijadikan satu benda yang akan jadi wakaf yang tetap. Umpamanya RM10,000 ni, wakaf tunai ni diniagakan. Faham? Bila niaga dapat untung, keuntungan itu untuk kembali kepada wakaf yang sebenar. Nampak? Itu wakaf tunai. Mana wakaf dengan duit dulu. Biasanya wakaf duit, nak wakaf ke mana? Orang kena beli duit tu. Sedangkan wakaf barang tak boleh usung yang lagi. Kalau kata wakaf rumah, takkan ambil rumah bagi rata-rata. Duduk situ wakaf. Tapi wakaf tunai ni ambil guna buat belanja. Belanja tu keuntungan untuk wakaf kepada si mati esok-esok. Itu wakaf tunai. Boleh, setengah ulama kata. Soalan seterusnya. Jika manusia Allah cipta dari tanah, binatang daripada apa? Kata ulama, binatang daripada air. Saya ada adik umur kat 30. Dia minat sangat dengar kuliah. Dalam handphone pun ada kuliah. Problemnya dia tak semayang. Mak ayah buih dah mulut. Nak tegur kerana kalau 9 tahun boleh rotang. Baru ni dia kata nak nikah dah pula. Saya menentang habis-habisan. Dan saya sedang berbalah besar dengan dia sekarang ini. Jadi adik berahi dengar orang ngajar, berahi dengar kuliah, siapa pun dalam telefon kuliah. Tapi tak berahi semayang. Nak buat ni, dia berahi dengar saja, tak berahi semayang. Ini pelik juga. Lepas tu setengah-setengah orang muda-muda kita bukan dengar agama ni untuk suka. Faham? Suka ni tak boleh ngatuk je. Nak dengar agama ni kerana kita jalan agama dalam diri kita.
tak ada agama, tak ada kuliah lagu-lagu mana pun. Maka agama ni adalah suruhan-suruhan Allah dan larangan. Suruhan besar kali iaitu semayang. Tak ada semayang, tak ada agama. Bila tak ada semayang, tak ada guna dah kuliah apa-apa. Jadi hak lain kita nak bagi slow-slow. Ala kuliah boleh tahan kira. Mayang tak boleh slow-slow. Pakai kena semayang selalu. Takat makin lagu mana pun tak kocok, 5 waktu jangan kurang. La yubaddalul qawlu min ba'. Nabi kata lepas pada ini tidak dibenarkan lagi kurang daripada 5 waktu setelah turun daripada Isra' Mi'raj. 5 waktu buat guna-guna pun. Faham? Biar ada tiang agama. Boleh tak sambut hari ibu, hari bapa, hari guru? Hari ibu, hari bapa ni tak sahlah. Hari guru tak ada lagi kita dengar ulama larang. Faham? Dia bila tak larang tu boleh lah. Masa imam duduk tahiyat akhir baca tahiyat, saya baru rakaat 3 sembahyang Isya. Apakah bacaan yang patut saya baca? Adakah sama dengan imam? Ataupun saya patut baca bacaan tahiyat awal? Imam tahiyat akhir, dia rakaat pertama baru. Maka rakaat pertama baru siapa? Tak ada tahiyat, tapi dah imam duduk tahiyat, kita wajib duduk tahiyat. Padahal kita bukan tempat tahiyat. Dah imam baca, kita baca juga. Sunat baca juga. Dah kalau diam, sah semayang. Dah afdal, baca. Baca tu bukan tempat tahiyat kita. Nampak? Kerana ikut imam. Apa hukum tak tegur imam lupa baca doa kunut dan bacaan lepas Fatihah? Berdosa tak saya tak ajak orang buat baik seperti ajak orang pergi semayang surat atau tak bangunkan orang semayang subuh? Dia tak tegur imam. Imam tak baca kunut. Jawabnya ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Makruh mana? Kerana meninggalkan fadilat. Jadi orang bila tu imam meninggalkan kunut, kita pakat diam belaka, maka setengah ulama kata makruh. Makruh tak berdosa tapi tak molek. Moleknya tegurlah dia. Nampak? Dah haram mana? Haram ni tak tegur pas mayang tu kedai tak tegur tu imam jumpa kedai. Apa? Tu imam tak baca gunung. Tu haram. Orang tu kalau kita gerak dia semayang subuh, kalau kita tak gerak anyuk tak semayang subuh. Tengok dulu, kalau kita tidur 2 orang je dengan dia wajib gerak. Ni pendapat yang paling ramai. Apabila dekat dah nak habis waktu subuh. Bila masuk subuh dah wajib gerak, sunat saja. Kerana subuh tu panjang. Dekat nak habis dah, kalau dak gerak-gerak pakat dak dang lah, maka situ wajib gerak. Bang, kalau kita tidur 2 orang je dengan dia. Macam tidur dengan bini. Nampak? Ada orang dia sayang nak gerak bini dia. Nak tengok siang dia biar. Tak payah gerak lah. Nampak? Dia pun bangun mayat subuh pergi surau apa semua. Dia balik minum air kopi nampak 7:30 pada rumah, bini duduk tidur ingat lagi. Yang bangun lah. Mayat subuh. Tadi tak gerak. 7.45 baru gerak. 7 ni subuh apa? Rima 7.45. Berapa hari daging akikah boleh dimakan, disipang oleh keluarga yang mengekah? Ini pula kalau datuk yang berniat untuk mengekah cucu-cucu, berapa harikah daging tersebut boleh makan oleh anak-anaknya? Daging ngekah ni, kita ngekah tujuan apa? Tujuannya ngekah menurut sunnah beri makan pada orang. Tanda rasa gembira Allah beri anak. Faham? Itu tujuan dia. Maka kita beri makan ke orang lah. Seekor kambing kita taruh untuk bagian kita. Untuk bagian orang jangan sipang, makruh. Faham? Maknanya segera lebih cepat kita buat makanan, beri makan lebih banyak pahala. Lebih cepat, lebih banyak pahala. Faham? Tapi kalau hak bagian kita, kita beri makan, dah korang siap lah kedah. Kita tipang untuk kita 0.5 kilo daging ngekah, nak makan dengan anak bining. Faham? Tu kau pandai kita lah. Sama macam daging korban juga. Daging korban wajib kena beri hak metah sebahagian pada orang fakir atau miskin. Kalau tak beri, tak sah korban. Dah bagian kita pula, bagian kita boleh sipang lah. Kau pandai lah. 1000 tahun ke 1 juta tahun boleh sipang. Tak ada masalah hak kita. Lebih cepat makan, lebih afdal kerana dia daging itu ibadah. Soalan seterusnya. Saya muskil tentang satu lot tanah yang saya beli.
Daripada berapa lot tanah yang dimajukan, di mana penjual tak maklum pada saya bahawa tanah itu milik orang lain. Cuma penjual hanya majukan tanah je. Sampai sekarang tanah tersebut tidak dimajukan dan telah digadai kepada pihak bank. Dan pihak bank telah lelong dan ada sudah orang yang nak sambuknya. Adakah wajib saya pulangkan balik tanah tersebut pada tuan tanah asal? Telah saya tahu tanah tersebut ditipu. Tanah tersebut telah didirikan sebuah rumah. Kalau nak jual rumah tersebut berharga 300,000. Oh. Jawabnya, kalau tanah tu hak orang, kena pulang balik hak orang. Faham? Kita beli motor curi. Motor orang sebelah rumah kita, nyecak lain. Maka walaupun kita beli, kena pulang balik kepada hak tu. Harga beli tu orang hak jual ke kita kena ganti balik. Harta milik tuan asal balik. Dia tak sah jual beli. Nak dia jadi batal habis dah. Walaupun 5 tangan dah jual beli, batal habis. Kerana tak sah jual beli, nampak? Barang tipu pulang automatik kepada tuan dia. Soalan seterusnya. Bagaimana saya nak mengenali isteri saya? Bukan tak kenal. Oh, sama ada dia sudah bersunat atau tidak lagi. Apa mu jadi gini? Kalau belum nak buat gua ni. Berat mu ni. Dia dengar nah. Dia ni banyak gak buat mari mazhab lain. Nah, dalam mazhab Syafi'i pendapat yang muktamad, laki puang dia kena sunat anak. Faham? Wajib. Ni banyak dia ni mari wah-wah-wabi dia ni. Tak wajib sunat jadi kawan anak dak puang. Nah, baik wajib bersunat. Cuma kalau dak sunat anak puang dosa kecil. Ni Ibn Hajar sebut dalam fatwa dia. Kalau dak sunat anak lelaki dosa besar. Pasal anak lelaki dia kait dengan sah dak sah semayang. Kait dengan taharah. Orang sunat rapang dak kait dengan taharah dengan semayang, dia kait dengan nafsu. Faham? Maka kata ulama, rasa gila jika perempuan itu belum berkahwin dan dia tidak berkhitang, hendaklah dikhitang dia. Wajib. Tapi apabila anak pinak dah, tidak lagilah perlu dia pergi berkhitang. Apa? Telah pun ada suami. Nah, jadi maaf dah. Macam ke wali pasek kok. Wali pasek kita dah nak nikah ni wali pasek. Tak sah. Pada masa tu kita tak ada wali pasek tak boleh guna juga. Tak sah. Faham? Tak tahu wali pasek hari tu ingat ke boleh. Dah tahu bila nikah pas Jepun. Maka Syekh Ahmad Fatani fatwa memang tak sah, tapi dimaaf pada syarak dah. Apa? Nikah ramai anak dah. Kalau kena nikah semula, huru hara habis rakyat. Nak? Jadi gitu juga. Jadi habis ramainya nak sunat lagi, kena pergi hospital belaka wajib. Nyanyi ketut lagi biru muka bawa. Nampak tak? Nah daftar ni lain ni hak bagian tak sunat lagi. Geng muslimat. Nampak? Ketua muslimat lagi kok. Nampak dah sunat. Nah, jadi malu kau orang kalau besar tua kereta gitu. Messi pun temo. Dah. Jadi kait dengan tu. Tapi kalau laki-laki tiada maaf bagimu kerana kait dengan taharah. Tua masuk Islam kena sunat. Pasal dia dosa besar. Nah. Soalan terakhir. Apa hukum tengok cerita hantu? Sebab ada orang kata haram. Ditanya. Bijak kok soalan ni. Banyak lagi ni. Minggu depan pula. Apa hukum tengok cerita hantu? Sebab ada orang kata haram tengok. Cerita ni lakonan Nah. Baik kalau hantu tu sungguh tak ada masalah nah. Nah. Hantu tu dah arang tengok hantu tu. Nah. Kita pun tak mau tengok. Tapi kalau cerita hantu memang ada khilaf ulama. Nampak? Siapa yang sengaja menjadikan dirinya ketakutan, hukumnya haram. Sama macam orang sengaja pegang najis. Dan najis dekat tangan, walaupun ada air situ 3 lari boleh basuh, haram juga. Kerana sengaja mengenakan najis lekat pada pakaian atau tangan. Faham? Maka sengaja kita buat diri kita menjadi takut. Takut tu takut pelik lah, haram. Tapi kalau sahaja takut tu takut biasa, makruh. Jadi pendapat nampak kemas sekali, tengok cerita hantu ni makruh. Tengok cerita binatang, molek. Setengah ulama kata sunat. Nampak kebesaran Allah, cerita gunung berapi, cerita tentang laut, tentang ikan.
Cerita hantu ni ngaruk. Maka tiap-tiap orang ngaruk, kalau tak ada benda haram, tak haram. Makruh. Tapi siapa jadi tak boleh nak pergi mana, takut tang nak tidur pun tak boleh, nak berak pun tak boleh, takut tang, haram. Jadi di sini pelik. Kalau luar, dia takut jumpa hantu. Oleh kerana manusia ni takutnya tengok hantu, maka pengarah-pengarah pilih ambil kesempatan. Buat cerita hantu, dan orang tahu dah cerita hantu tu lebong je. Tapi tahu dah, nak tengok dan takut pula. Dia pelik. Hantu tu lebong. Nampak? Dia tahu tak sebelum dia tengok filem tu, CD dia beli CD cerita hantu. Atau filem cerita hantu, dia tahu tak hantu tu lebong. Tahu tak? Lepas tu dia tengok lagi takut tak? Wadah cerdik. Wadah. Hantu tu dia tahu dah berlakon je. Hantu tu orang make up kan? Nak hantu duduk dia hantu. Dia pun duduk. Make up ubur rambut apa semua. Dia pun tahu belakang. Nampak maknanya making off. Mana kita tahu dah hantu tu bukan hantu, pasti kita pergi takut kok. Mana bodoh sungguh kita. Memang tak amat-amat bodoh lah. Kalau orang tengok hantu sungguh, lepas tu lari takut tang, hantu lain. Ni dia tahu dah cerita tu hantu ni lakonan. Dia ditulis kan? Maknanya Tok Pengulu orang ni. Ni orang ni. Hak ni orang ni. Dia hantu orang ni. Mana orang. Dia pun tengok. Tengok cerita. Tak api dak kan? Tak api. Nak cerita hantu. Ya tu gini ada. Bodoh sungguh. TV kecil tu bukan masuk dalam rumah kita hantu tu. Hantu pula hantu getah pakai muka. Siapa tengok gini? Ada saya tengok ada lagi. Nampak? Takut bodoh. Gini lagi. Nampak? Ni masalah je pasal cerdik dia bodoh tengok situlah. Kalau dia tengok cerita hantu, jahat hantu. Nampak? Jahat terus hantu muka. Tu dia tak takut pasal dia tahu dah berlakon. Ni siapa main kecing terbang nak kecing takut tang. Nampak? Jadi inilah maknanya eksploitasi pengaruh-pengaruh filem dia buat. Saya tahu kau duk reka gitu. Ni cerita hantu kopek. Ni drama. Ni hantu benda zombie kapur pisang. Nampak? Ni hantu JKK. Nampak? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi